Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Sarawak komited melaksanakan 3 pendekatan dalam bajet 2022 termasuk meneruskan kepelbagaian ekonomi dalam mengukuhkan kedudukan kewangan. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, antara pendekatan yang diberi tumpuan khususnya kepada pemodenan, pertanian, pengukuhan infrastruktur, memajukan pelancongan dan mempercepatkan pembangunan modal insan. Selain itu, katanya kerajaan komited untuk mempercepatkan inisiatif transformasi luar bandar bagi meningkatkan hasil negeri melalui kejuruteraan supaya Sarawak boleh mempunyai fleksibiliti dalam mengurus sumber kewangan dan menyusun strategi agenda pembangunannya. This include our intention to establish Sarawak Wealth Sovereign Fund. Hopefully, that will strengthen our financial position for the future. Ladies and gentlemen, these strategies are critical in meeting our objectives to accelerate the development in the state to ensure balanced development between the urban and rural areas. The state will vigorously intensify the implementation of high-impact and people-centric projects in line with its development agenda and also our inclusivity policy. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Anugerah Usahawan Terbaik Negeri Sarawak Sarawak Entrepreneur of the Year EOYS 2021 Award di Kuching pada Isnin. Ketua Menteri menambah kunci untuk merealisasikan Sarawak sebagai sebuah ekonomi maju menjelang 2030 ialah pelibatan perniagaan Sarawak dalam pelaburan projek di negeri ini. The GPS government will step up our efforts in promoting entrepreneurship and investment among Sarawakians who are keen to develop and implement this project. On the importance of developing our information and communication technology infrastructure in order to bring us on par with more developed economies and attract investment in new fields such as cloud computing, data farming, artificial intelligence, robotics, and Internet of Things. Terdahulu, semasa memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Datuk Simon Debab Maja, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari menyifatkan pemergian bekas timbalan Ketua Menteri Sarawak itu sebagai satu kehilangan besar kepada negeri ini. Ujarnya, mendiang ketika hayatnya memainkan peranan penting dalam pembentukan kestabilan politik di Sarawak pada tahun 70-an. Beliau telah menyumbang kepada kestabilan politik pada tahun 70-an dan dengan adanya mendiang menjadi seorang anggota kabinet negeri, maka kerajaan yang ditubuh ketika itu telah dapat distabilkan dan dia menjadi foundation kepada kerajaan campuran yang akhirnya menjadi kerajaan Barisan Nasional pada tahun 70. Dan selepas itu negeri Sarawak mempunyai satu keadaan politik yang agak baik dan hinggalah ke hari ini. Maka kita rasa bahawa kita kehilangan seorang anak Sarawak yang telah banyak menyumbang kepada kekuatan Sarawak yang ada pada ini. Mendiang Datuk Simon Debab Maja menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah pusat perubatan swasta di Kuching Sabtu lepas pada usia 85 tahun.
Turut hadir memberikan penghormatan terakhir ialah Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amam Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Muda Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Martin Ben, Menteri Muda Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Garrett Rentap Jabu, Menteri Muda Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazran Abang Hipni dan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Juanda Jaya. Keperkembangan di Mukah dalam berkongsi kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina yang bakal tiba, 38 Yayasan Pencipta Amal di Dalat bersama Pusat Khidmat DUN Dalat tampil menyantuni golongan memerlukan. Program amal berkenaan menyaksikan sebanyak 1,000 bungkusan makanan kering diagihkan kepada golongan miskin yang akan menyambut perayaan itu di kawasan Dalat. Penyerahan sumbangan disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah di Dewan Serbaguna Chin Hua Dalat pada Sabtu. Pihak yayasan berkenaan juga menyampaikan sumbangan RM12,000 untuk pemasangan aluminium loafers untuk gerai penjajah kuih kering Pasar Dalat. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP daripada 38 yayasan pencipta amal berjumlah RM56,508 bagi tujuan menaik taraf jubin lantai gerai Mi Udang. Turut diserahkan cek MRP juga sumbangan daripada 38 yayasan pencipta amal berjumlah RM33,280 bagi tujuan menaik taraf kemudahan pasar warisan Oyak bertempat di Oyak Square. Selanjutnya, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amal Jaol Samion pada Isnin meninjau persiapan sambutan Hari Perkhidmatan Awam HPA 2022 yang akan diraikan pada 25 Januari di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Dalam tinjauannya, Dato' Amal Jaol berharap semua persiapan untuk perjalanan majlis itu dapat disiapkan dengan segera mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Beliau mengambil maklum serta memeriksa setiap perincian program menerusi raptai yang bermula pada jam 2 petang. Ia merangkumi semua aspek sama ada dari segi ketetapan masa, kesesuaian sistem bunyi, lampu, penyediaan perkhidmatan, had kehadiran, keselamatan termasuk pematuhan prosedur operasi standard SOP. Bertemakan SCS Converging for Excellence Toward Post-COVID-19 Development Strategy 2030 Improving Rakyat's Quality of Life, majlis yang akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg itu akan menyaksikan penyampaian 3 kategori Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Sarawak untuk tahun 2020 dan 2021. Turut disampaikan Anugerah International Convention on Quality Control Circle ICQCC serta 4 kategori Anugerah Pegawai Contoh Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan Persekutuan. Dalam masa yang sama, sambutan HPA 2022 juga akan disiarkan secara langsung di saluran 122 TVS, Facebook dan YouTube Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS termasuk aplikasi Zoom untuk 100 agensi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan 100 untuk Persekutuan. Manakala di Serike, Menteri Muda Pembangunan Bandar dan Sumber Asli merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh menghadiri Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Tahunan ke-30 Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Serike di Serike Innovation Centre SIC pada Sabtu. Pada majlis itu, beliau telah memberi sumbangan sebanyak RM10,000 kepada Perkim Cawangan Serike. Seramai 45 ahli perkim hadir pada mesyuarat tersebut bagi membincangkan pelbagai agenda selain membentangkan laporan aktiviti, kewangan dan perancangan masa depan pertubuhan tersebut. Menurut Datuk Len, wanita memainkan peranan yang cukup penting untuk membentuk sesebuah keluarga dan mampu menghadapi cabaran yang kini semakin mencabar. Mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Bagaimana dapat bekerjasama dengan NGO-NGO yang lain ataupun agensi-agensi yang lain supaya agenda-agenda kerajaan, agenda-agenda kita dapat diserangkumkan, dapat diselaraskan untuk membentuk masyarakat yang berilmu, masyarakat yang berwibawa,
masyarakat yang berintegriti dan sebagainya. Terdahulu, Pengerusi Perkim Cawangan Serikeh Dayang Siti Rahman Awang Taib berkata, keahlian Perkim kini telah mencapai seramai 270 orang. Dalam program berasingan, Datuk Len Talif sempat menyantuni para penerima sumbangan keperluan asas dan peralatan sekolah melalui program Back to School. Seramai 800 orang pelajar di seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang telah menerima sumbangan yang diadakan di Everwin Supermarket dan Majlis Ar-Rahman, Kampung Seberang Serikeh pada Sabtu. Menurut beliau, sebanyak RM100,000 telah diperuntukkan bagi menjayakan program Back to School pada tahun ini. Selain itu, Datuk Len juga berkesempatan meninjau kemajuan projek naik taraf Dewan Masjid Ar-Rahman, Kampung Seberang Serikeh yang bermula pada 4 November 2021 dan dijadual siap pada 3 Mac 2022. Beliau dalam pada itu berpuas hati dengan kemajuan projek dan berharap ianya siap mengikut jadual dan dapat digunakan oleh penduduk pada bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri nanti. Berikutnya mengenai program sumbangan Tahun Baru Cina 2022 kepada penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun 1 oleh Wakil Rakyatnya Datuk Ibrahim Baki. Program ringkas pada Isnin Anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Green Road itu diadakan di Thomson Inn Jalan Nanas, Kuching. Sumbangan berupa makanan dan minuman itu bukan hanya diberikan kepada penduduk berbangsa Cina, malah turut diagihkan kepada orang ramai termasuk pihak media yang hadir. Sebaik program berakhir, Datuk Ibrahim berkesempatan menyantuni pengunjung di kedai makan berhampiran dan memberikan sumbangan yang sama kepada mereka. Selain merapatkan hubungan pemimpin bersama rakyat, inisiatif sedemikian juga memperlihatkan komitmen Datuk Ibrahim terhadap aspek kebajikan di samping mengeratkan perpaduan pelbagai kaum di kawasan Dun 1. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.